Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adik. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim. Peace kita. Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saya selamat teman-temannya, kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik dari Allah, kita dapat sama-sama lagi pada pagi ini. Saya Alisa Muhammad, program kedua kita pada pagi ini. Tadi kita dah baca Yasin bersama-sama. Saya Alisa Muhammad. Sana. Saya nak pusing sekejap. Ya, alright. Okay, macam tu. Okay. Sorry, maaf. Okay, insyaAllah. Jadi, Salih Ahmad, pagi tadi kita dah sama-sama baca surah Yasin. Dan Salih Muhammad bermunajat kepada Allah. Dan kita doakan supaya Allah mengangkat wabak ini semua perkara daripada kita, insyaAllah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang masih istiqamah dengan program kita pada pagi ini. Saya nampak ada beberapa orang dekat sini, Syarifah Salwa, Hamba Ilahi, Abu Luqman, Sadis Muhammad, dan ada 15 orang yang lain, insyaAllah. Sadis Muhammad dan kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain untuk join bersama kita pada program anjuran Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara Ahlan wa Sahlan Indah J is watching. Dan semua sahabat-sahabat, dan pada tajuk kita yang kita akan bincangkan pada pagi ini adalah kesinambungan part 2 daripada tajuk Salih Alaihi Wasallam yang kita bincang pada pertemuan kita yang lepas, iaitu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah Salih Alaihi Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Hari ini kita akan masuk janji yang kelima. Salih Alaihi Muhammad. Janji yang kelima. Apakah janji Allah SWT yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman? Salih Alaihi Muhammad. Mari kita tengok janji yang kelima ialah janji Allah bahawa Allah akan memberikan kekuasaan di dunia dan memberikan kemapanan dalam segala bidang. Allah berfirman dalam surah Nur ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang maksud dia apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allah berfirman, jika sekiranya penduduk Allahumma salli ala Muhammad, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat daripada langit dan bumi. Allah akan bagi apa dekat kita? Bila kita beriman kepada Allah, Allah akan melimpahkan keberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah ni surah, bukan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Betul. Salih alaihi Muhammad. Susun macam salah susunan. Ayat bawah. Ayat tu atas nombor. Okey. Allah SWT. Okeylah tu. Betul lah tu.
Baik, Al-Salimat. Apa yang Allah janji dalam ayat ni? Allah akan janji. Allah janji. Allahumma salli ala Muhammad. Saya minta maaf saya confuse dengan susunan ni. Ayat duduk atas nombor. Baik. Bukan ayat tu, ayat lain. Minta maaf, kita reset balik. Aduh, jam. Tajuk, baca tajuk lain, baca ayat lain, kemudian baca maksud lain. Ulang balik. Kita refresh balik ni, restart balik. Apa yang Allah akan bagi? Allah akan bagi kekuasaan di dunia dan memberi kemampuan kita untuk handle dalam pelbagai bidang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka apa yang Allah akan bagi, mari kita tengok Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 55. Allah kata, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi ila akhir ayat surah An-Nur ayat 55. Allah sebut, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahawa dia bersungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana dia menjadikan berkuasa orang-orang yang sebelum daripada mereka. Dan sesungguhnya dia akan meneguhkan agama yang telah diredainya untuk mereka. Surah Nur ayat 55. Ada betul? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi dalam ayat ni Allah cerita apa? Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan bagi dekat dia ni, sallallahu alaihi Muhammad, berkuasa di muka bumi. Kalau kita abaikan iman kita kepada Allah, kalau kita, sallallahu alaihi Muhammad, bermaksiat kepada Allah, maka apa Allah akan buat? Allah akan gantikan kekuasaan itu kepada orang yang akan menindas kita. Orang beriman. Orang beriman kena sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah akan bagi? Allah akan bagi dia duduk pada posisi sallallahu alaihi Muhammad yang berkuasa di kalangan mereka. Bila kita berkuasa, apa kita dapat? Kita dapat melaksanakan seluruh perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian, bukan sekadar itu. Allah akan meneguhkan agama yang telah diredainya untuk mereka. Bila kita duduk pada kekuasaan, apa kita buat? Kita mudah untuk melakukan ibadat kepada Allah SWT. Segala perintah Allah yang Allah telah perintahkan dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, mampu untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kan? Salli ala Muhammad. Tidak siapa nak buat. Allah sebut hukum hudud dalam Quran, hukum qisas, takzir, sallallahu alaihi wasallam. Semua hukum-hukum, macam mana kita nak laksanakan hukum kalau kita tidak punya kekuasaan? Kita berkuasa bukan sebab kita gila kuasa, tetapi kita nak berkuasa sebab kita nak melaksanakan segala perintah dan tanggungjawab yang telah Allah letakkan atas kita. Dan tengok bila negara kita dipimpin oleh orang-orang Islam semuanya, maka masjid-masjid akan dibina, program-program agama akan disusun dengan baik. Sama orang dapat melaksanakan ibadat dengan baik. Orang boleh pergi masjid, duduk dalam majlis ilmu, program-program keagamaan dapat dilaksanakan dengan baik. Bayangkan kalau kita duduk dalam keadaan negara itu dipimpin oleh orang-orang bukan Islam, maka nak laksanakan agama tu, nak melaksanakan agama itu ada had dia, ada batas dia. Lepas tu di antara benda yang sangat ditekan oleh baginda Nabi SAW ialah kepimpinan. Nabi SAW terdelay pemakaman jenazah baginda Nabi SAW selepas kewafatan Nabi SAW disebabkan nak cari siapakah yang akan menggantikan Nabi SAW sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Menunjukkan akan kepentingan kepemimpinan Islam.
Saya terbaca satu artikel. Kita ni kat Malaysia ni tuan-tuan, kita mau tak mau, kita di kaedah mengangkat pemimpin negara kita ialah dengan cara demokrasi. Tapi malangnya tuan-tuan, saya terbaca satu artikel, berapa juta orang Islam, anak-anak Melayu yang masih belum daftar mengundi. Kalau orang-orang Islam, orang Melayu belum daftar mengundi, maksudnya waktu pemilihan nanti, dia tak layak untuk pergi mengundi. Bila dia tak layak untuk pergi mengundi, sebagai contoh, saya nak bagi sebagai contoh, ada 10 orang, salih alaihi Muhammad, 3 orang ataupun 4 orang bukan Islam, 6 orang Islam. Okay? 6 orang Islam, 4 orang bukan Islam. Komposisi rakyat di Malaysia sebagai contoh, 60% orang Melayu Islam, 40% campuran orang bukan Islam. Kalau daripada 40% ini, Salih Alaihi Muhammad, 4 orang tadi ni, 4-4-nya layak untuk mengundi. Sedangkan orang Islam yang ada 6 orang ni, hanya 3 orang saja yang layak untuk mengundi. Maka subhanallah, bila pengundian dilaksanakan, apa yang akan berlaku? 4 orang ni akan mengangkat orang bukan Islam dan 3 orang ni akan mengangkat orang Islam. Maka menangnya ialah orang Islam, walaupun majoritinya ialah menangnya ialah orang bukan Islam, walaupun majoritinya ialah orang bukan orang Islam. Orang Islam. Jadi waktu tu orang bukan Islam yang bukan majoriti akan duduk pada posisi memerintah orang Islam yang majoriti. Kita nak harap siapa untuk pertahankan agama kita? Takkanlah orang bukan Islam akan melaksanakan hukum yang ada dalam Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Takkanlah orang Islam, orang bukan Islam akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka Sallallahu alaihi Muhammad, menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan orang Islam duduk pada posisi pemerintahan. Sallallahu alaihi Muhammad, supaya hukum-hukum dan apa yang perlu kita buat sebagai orang Islam dapat kita laksanakan secara sempurna. Maka Sallallahu alaihi Muhammad, pada posisi kita ni di Malaysia ini, Sallallahu alaihi Muhammad, kita melaksanakan yang disebut sebagai pelantikan ataupun melantik pemimpin berdasarkan sistem demokrasi. Maka kita kena pastikan Sallallahu alaihi Muhammad, seluruh orang Islam yang layak untuk mengundi mendaftar mengundi, supaya nanti bila sampai waktu mengundi, orang Islam ramai-ramai akan mengangkat orang Islam sebagai pemimpin. Sallallahu alaihi Muhammad, kita dah baca banyak dalam tafsir-tafsir Al-Quran yang merintahkan kita untuk mengangkat orang Islam sebagai pemimpin, melarang mengangkat orang bukan Islam sebagai wali dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, itu perintah-perintah Allah yang begitu banyak dalam Al-Quran. Maka kita tak akan mampu untuk buat seandainya kita tidak ada kelayakan untuk melakukan demikian. Kelayakan ni macam mana? Kelayakan ni ialah Sallallahu alaihi Wasallam dengan kita Sallallahu alaihi Wasallam mengundi, mendaftar mengundi. Maka jangan kita abaikan benda ni dan pastikan seluruh daripada ahli keluarga kita yang layak untuk mengundi, mendaftar mengundi, supaya nanti apabila sampai waktu dan tempoh dia, kita mengangkat orang-orang yang selayaknya daripada kalangan orang Islam sebagai pemimpin-pemimpin yang akan menguruskan negara kita. Saya tak sebut siapa-siapa, saya tak sebut parti-parti apa, saya tak sebut. Saya suruh macam mana Allah perintah dalam Quran, dia ialah untuk mengangkat orang-orang yang beriman sebagai pemimpin. Allah sebut dalam Quran, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Pada sisi Allah ada taat yang mutlak, pada sisi Rasul ada ketaatan yang mutlak, pada sisi ulil amri di kalangan kamu, pemimpin di kalangan kamu, ada Sallallahu alaihi Muhammad syarat, iaitulah ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul yang akan melayakkan kepada kita untuk taat kepada mereka.
Maka Salih Al-Syamad, macam mana nak cari link seandainya pada ulil amri itu tidak ada Islam? Boleh faham tuan-tuan? Maka Salih Al-Syamad, orang yang beriman kepada Allah, Allah akan bagi dekat mereka ni, Salih Al-Syamad Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, meneguhkan agama yang diridainya untuk mereka. Syarat dia apa ni? Syarat dia wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal salih. Nak bagi link nanti Allah supaya Allah mengangkat dan meletakkan duduk di kalangan kita ni orang-orang yang memimpin dengan pimpinan yang sempurna mengikut kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengimpikan kepimpinan seindahnya kepimpinan Rasul dan Khulafa Ar-Rashidin. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimpikan keindahan kepemimpinan seumpama kepemimpinan yang paling indah Rasul dan Khulafa Ar-Rashidin. Maka tuan-tuan, syarat dia kita dulu beriman dan beramal saleh. Allah akan bagi pemimpin itu. Selagi kita duduk dalam keadaan biadab, kita jauh pada Allah, kita bermaksiat kepada Allah, sampai bila pun Allah tak akan meletakkan kepimpinan yang sempurna yang akan memerintah kita. Dan Allah nak bagi kat kita ni kekuasaan di bumi ni dengan kekuasaan yang begitu indah dan baik. Syarat dia ialah kita dulu memastikan diri kita beriman dan kita melaksanakan amal soleh dengan sempurna. Salih ala Sayyidina Muhammad. Okey, salih sebab tu yang pertama. Yang kelima. Yang keenam pada pagi ini, salih ala Sayyidina Muhammad, ialah apakah janji Allah, salih ala Sayyidina Muhammad, kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-A'raf ayat ke-96. Salih ala Sayyidina Muhammad. Surah Al-A'raf ayat 96. Salih ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Allah akan bagi? Allah akan bagi, confuse betul lah. Confuse betul sebab nombor kat bawah ayat kan. Sorry, tak apa. Allah akan berikan keberkatan daripada langit dan bumi. Allah akan melimpahkan keberkatan daripada langit dan bumi seperti sumber alam yang melimpah, rezeki yang lazat, berkat, rezeki yang baik. Bila kita beriman pada Allah, Allah akan limpahkan kebaikan-kebaikan dekat kita. Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah daripada langit dan bumi. Semualah. Kita ni duduk dekat dalam rumah, kita nak rumah kita dilimpah barakah, murah rezeki. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak supaya Allah bagi rezeki dekat kita ni, sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan kita ni yang barakah, berganda, bercambah. Syarat dia, kita ahli rumah mesti bertakwa kepada Allah SWT. Beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Maka Allah akan melimpahkan barakah pada keluarga kita. Barakah ni apa? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan-kebaikan. Rezeki murah. Tuan-tuan nak rezeki murah dalam rumah tangga boleh? Macam nak buat? Kita kena beriman, kita kena bertakwa. Kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang masih belum solat dengan sempurna, ini menjadi penyebab terhalangnya rezeki yang murah dalam keluarga. Ada satu riwayat, guru saya cerita. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang ni dia mengadu tentang sempit dan rezeki dia. Dia kata, tak tahulah, sempit sungguhlah rezeki saya ni. Sempit, sungguh-sungguh sempit. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada saja masalah. Pasal apa jadi lagu tu? Dia pun pergi mengadu dekat Nabi SAW.
Nabi kata, kamu tak semayang ke? Semayang. Ada tak ahli keluarga kamu yang tak semayang? Semua semayang. Isteri semayang, anak-anak semayang. Pasal apa? Lalu subhanallah, saya semayang. Malaikat beritahu dekat Nabi SAW, kata sebenarnya di atas bumbu rumah dia ada tulang orang yang tak semayang. Misalnya ada sebis tulang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, dia sebis tulang, orang tak semayang ni, burung ambil bonik lepas atas bumbu rumah dia, menyebabkan terhalang rezeki rumah. Subhanallah, saya tuan. Maka bayangkan di rumah kita ada anak-anak kita yang tak semayang. Ada tak anak-anak kita di rumah kita yang melakukan kemaksiatan, yang tidak bertakwa kepada Allah SWT, tidak beramal soleh. Maka apa jadi? Maka terhalanglah rezeki yang berkat dalam rumah tangga kita. Kadang dapat rezeki, murah rezeki, tapi rezeki itu jadi istidraj. Kalau dalam rumah tangga kita macam tu, bawa besar sikit ni, masuk dalam masyarakat, dalam masyarakat seluruh. Nak rezeki negeri tu jadi berkat, nak Allah turunkan nikmat rezeki daripada langit, keluarkan rezeki daripada bumi. Bumi tanah jadi subur, ada je sumber-sumber yang boleh menambah rezeki negeri tu. Sallallahu alaihi Muhammad, rezeki turun daripada langit. Mungkin dalam bentuk hujan ke, dalam bentuk apa saja yang boleh membantu untuk menyuburkan. Ada tempat-tempat Allah bagi minyak. Tuan-tuan tahu tak, tanah Melayu ni, nikmat sumber alam sempurna Allah bagi. Ada setengah orang dia tak ada pokok-pokok tapi ada minyak. Ada setengah tempat dia tak ada air tapi ada minyak. Kita sumber air ada, sumber hutan ada, sumber batu ada, sumber minyak ada. Kalau nak cerita kaya, negara kita punya sumber yang sangat sempurna. Atas, bawah, kiri, kanan, Allah bagi dekat kita. Tanah Melayu penuh barakah. Nama Malaysia ni. Allahu Rabbi. Salli ala Sayyidina Muhammad dan salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok kemarin satu video cerita tentang hebatnya Melayu. Melayu ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni bukan setakat menguasai darat, kita juga menguasai air. Siap dalam Straits Times Singapura cerita tentang Panglima Awang yang mengelilingi dunia. Dia mengelilingi dunia tuan. Panglima Awang lebih awal lagi daripada yang disebutkan orang mana apa nama dia tu yang mengelilingi dunia tu. Dalam masa dia Muhammad. Panglima Awang mengelilingi dunia. Orang Melayu dulu, Sallallahu Alaihi Muhammad keluar mengelilingi dunia. Tuan-tuan, tak payah pakai kompas. Tak ada kompas. Dia, kehebatan orang Melayu ni tuan-tuan, dia mampu untuk membaca arah bintang. Baca arah bintang. Bintang dia baca. Kemudian, tengok rumpai di laut. Boleh tahu dekat ataupun jauh daripada darat. Tengok warna air laut. Tengok arus. Tengok ombak. Bijaknya orang Melayu ni tuan-tuan. Menguasai laut, menguasai darat. Sebab tu orang Melayu saja yang menamakan tanah air. Tuan perasan tak? Kita sebut tanah airku Malaysia. Bukan sebut tanah saja, tanah dan air. Soalan Ustaz Ismat kan? Betul? Tuan-tuan tengok, kalau dekat orang putih sebut apa? Orang putih sebut apa? Orang putih sebut apa? Sebut tanah tempat tinggal ada tanah air, dia sebut apa dalam bahasa Inggeris? Dia sebut land kan? Mother's land, father's land kan? Mother's land. Dia sebut tanah. Dia tak sebut ayat. Betul Ustaz Ismat? Tapi orang Melayu dia sebut tanah campur ayat. Dia sebut tanah airku. Sebab apa? Sebab kehebatan orang Melayu ni bukan sekadar menguasai daratan, dia juga menguasai
Salli ala Muhammad, lautan. Tuan-tuan tahu tak? Dia pun buka balik sejarah lama. Salli ala Muhammad, Laut Cina Selatan itu sebelumnya digelar sebagai Laut Melayu. Laut Cina Selatan tu, entah apa tiba-tiba aja nama Cina, guys. Kan, padahal jauh. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, laut itu dalam peta dulu, peta dunia yang lama, disebut sebagai Laut Melayu. Subhanallah, peta tu ada lagi, dia pun share dekat dalam Facebook. Laut Melayu. Subhanallah, tuan-tuan, hebatnya orang Melayu. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu kisahnya. Maka tuan-tuan, nikmat yang Allah bagi dekat negara kita ni ialah nikmat sumber rezeki, sumber alam yang begitu banyak. Salli ala Muhammad. Semuanya ada. Ada orang Allah bagi air saja, Allah bagi tanah, Allah bagi laut, Allah bagi kayu-kayan, tapi Allah tak bagi minyak. Ada orang bagi minyak saja, kayu-kayan tak ada, air tak ada, dapat minyak saja. Kita semua atas bawah kiri kanan Allah bagi. Dan Allah akan bagi yang ni bukan sekadar rezeki, tapi Allah akan bagi rezeki yang barakah, rezeki yang tayyib, rezeki yang berkat, rezeki yang baik. Kepada siapa ni? Allah akan bagi, salli ala Muhammad, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, limpahan rezeki yang melimpah ruah daripada langit, daripada bumi. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-A'raf ayat ke-96. Jadi insyaAllah dua tu pada pagi ni. Pertemuan kita akan datang, kita akan sambung lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah lagi Allahumma salli ala Muhammad disebut sebagai janji-janji Allah kepada orang yang beriman, insyaAllah. Kita ucap terima kasih kepada pihak Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, Salli Muhammad Wan Fazidah dah sampai HQM dah. Allahumma salli ala, semoga Allah mempermudahkan urusan. Hasan Hashim pun sama, Salli Muhammad dah perjalanan nak pergi ke hospital, insyaAllah mudah Allah mempermudahkan urusan. Ada kita yang sakit, mudah Allah sembuhkan. Ada dalam urusan-urusan, maka Allah permudahkan urusan. Kesempitan Allah lapangkan, kegelisahan Allah berikan ketenangan, insyaAllah. Semua kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita pada pagi ini, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang ingin memberikan sumbangan, bolehlah memberi sumbangan ke nombor yang telah kita pinkan di bawah, nombor yang tertera di skrin itu, di RHB Bank, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, untuk pihak Dewan Dakwah meneruskan program-program Salli Muhammad dakwah mereka. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan kepada yang menyumbang pada pagi ini, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Kita jumpa lagi di masa ketika. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.